Diabetes adalah keadaan di mana tubuh badan anda tidak boleh menguruskan gula dengan baik, menyebabkan gula yang berlebihan di dalam darah anda. Terdapat dua jenis diabetes. Diabetes jenis 1 berlaku apabila penghasilan insulin tidak dapat dilakukan oleh tubuh badan. Ia seringkali merupakan penyakit yang diwarisi atau genetik. Diabetes jenis 2 dikaitkan dengan faktor gaya hidup dan merupakan penyakit yang boleh dicegah. Diabetes adalah keadaan yang umum dan serius di Singapura. 1 dalam 3 warga Singapura menghadapi risiko menghidap diabetes. 1 dalam 9 warga Singapura menghidapi diabetes. 1 dalam 3 individu yang mempunyai diabetes tidak tahu yang mereka menghidapinya. Jika tidak diuruskan dengan baik, diabetes boleh menjadi amat serius kerana ia boleh menyebabkan banyak komplikasi di bahagian-bahagian berlainan tubuh anda. Contohnya, 2 dalam 3 individu yang baru didiagnosis mengalami kegagalan buah pinggang menghidapi diabetes. Dan setiap hari, kira-kira 4 individu yang menghidapi diabetes menjalani amputasi. Beberapa faktor risiko diabetes yang tidak boleh kami ubah termasuk mempunyai ahli keluarga yang menghidapi diabetes, mempunyai sejarah diabetes ketika hamil dan berusia 40 tahun ke atas. Selain itu, terdapat faktor risiko lain yang boleh kami ubah seperti mempunyai berat badan berlebihan, mempunyai gaya hidup yang tidak aktif dan mempunyai tabiat pemakanan yang tidak sihat. Jadi, anda boleh mengambil tindakan untuk menyesuaikan gaya hidup dan tabiat pemakanan serta menguruskan faktor-faktor risiko ini. Apa yang terjadi kepada tubuh badan apabila anda menghidapi diabetes? Terdapat sebuah organ di dalam tubuh badan yang dipanggil pankreas. Pankreas menghasilkan hormon yang dipanggil insulin. Insulin bertanggungjawab atas pergerakan gula dari saluran darah ke dalam sel-sel kami untuk memberikan tenaga yang diperlukan untuk pelbagai fungsi. Dalam tubuh badan yang sihat, pankreas berfungsi seperti seorang pekerja yang bekerja menghasilkan insulin untuk menurunkan tahap gula dalam darah anda. Namun, kerosakan boleh terjadi pada pankreas. Pertama, akibat dikerja berlebihan. Apabila anda memakan makanan bergula atau karbohidrat yang diproses, tahap gula di dalam tubuh badan anda akan meningkat. Pankreas kemudian bermula menghasilkan lebih banyak insulin untuk memproseskan jumlah gula yang meningkat di dalam sel-sel tubuh badan. Apabila ini berlaku buat jangka masa panjang, pankreas akan menjadi tertekan dan lelah dan akhirnya mengalami kerosakan. Apabila ini berlaku, tubuh badan akan mengalami tahap gula darah yang ada kalanya meningkat. Ini dikenali sebagai pradiabetes. Apabila pankreas menjadi terbeban akibat kerja berlebihan, ia menjadi rosak dan tahap gula kekal tinggi. Inilah diabetes. Kedua, pankreas boleh rosak akibat sebab-sebab lain seperti pengambilan alkohol dan lemak dalaman yang berlebihan. Gula berlebihan yang tidak digunakan disimpan di sekitar tubuh sebagai lemak yang boleh mengakibatkan keradangan dan kerosakan organ termasuk pankreas. Pankreas anda yang telah mengalami kerosakan kemudian akan menghasilkan insulin yang berkurangan. Oleh kerana lemak dalaman yang disimpan di dalam tubuh badan, seseorang yang kelihatan kurus boleh mempunyai lemak yang berlebihan di dalam tubuh badannya. Akhir sekali, pankreas boleh mengalami kerosakan akibat rintangan insulin. Rintangan insulin boleh disebabkan beberapa faktor seperti berat badan berlebihan, gaya hidup tidak aktif, sentiasa kekurangan tidur, dan akibat sering merokok. Apabila sel-sel menjadi kurang sensitif,
yang menjadi lebih susah untuk insulin membenarkan pembukaan sel-sel supaya dapat dimasuki gula. Pankreas perlu menghasilkan insulin yang lebih banyak untuk mencapai kesan yang sama, sekali lagi menyebabkan ia terbeban akibat dikerjakan berlebihan dan mengalami kerosakan. Lebih-lebih lagi, tahap insulin yang lebih tinggi diperlukan untuk melakukan tugas mengekalkan tahap gula tetap di paras normal akan mencetuskan isyarat kelaparan. Ini mewujudkan kitaran berterusan di mana anda akan masih berasa lapar walaupun sudah terdapat tahap gula yang tinggi di dalam tubuh badan anda. Tahap gula dalam darah yang tinggi bersama dengan tekanan darah tinggi dan tahap kolesterol dalam darah yang tinggi boleh mengakibatkan kerosakan pembuluh darah secara senyap. Ini akan mengakibatkan kerosakan organ yang mungkin tidak anda sedari sehingga simptom-simptom yang signifikan mula dilihat. Walaupun diabetes dan pradiabetes merupakan keadaan yang serius, mereka masih boleh diurus dengan melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Mulakan dengan tabiat pemakanan yang lebih sihat. Pertimbangkan untuk mengurangkan saiz hidangan secara keseluruhan. Kurangkan atau gantikan makanan dan minuman bergula. Makan lebih banyak bijiran penuh. Akhir sekali, kekalkan diet yang seimbang dan makan jumlah bijiran penuh, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan yang disarankan. Anda juga patut meningkatkan tahap kecergasan anda, ambil ubat-ubatan anda secara tetap, pastikan anda tepati janji temu perubatan anda dan jalani pemeriksaan kesihatan untuk komplikasi diabetes. Dengan semua ini, anda boleh menguruskan tahap gula dan kolesterol anda serta tekanan darah mencegah ketimbulan komplikasi berkaitan diabetes dan terus menjalani kehidupan yang memuaskan.